Didik TV KPM. Terima kasih Ria. Okey, kita masuk ke topik seterusnya. Okey. Kepentingan menjadi individu global. So, kepentingan dia. Okey, so ada 4 kepentingan. Okey, yang pertama, okey, dia berasal daripada topik-topik tadi, dia ada kaitan. Nampak tu. So, bila kita menjadi individu global, kita berkomunikasi dengan orang pelbagai latar belakang, maka apa yang berlaku adalah pengetahuan kita akan bertambah. Nampak? Pengetahuan kita akan bertambah ya. Betul. Dan kita akan menjadi individu yang kreatif dan inovatif. So, dia menjadi satu kepentingan. So, bila kita interaksi dengan orang lain, dan terutamanya kalau murid-murid mungkin berpeluanglah untuk mengikuti bila memasuki institusi pengajian tinggi, kadang-kadang kita ada program pertukaran pelajar. Okay. So, kalau murid-murid minat, murid-murid menyertai, banyak ilmu pengetahuan yang akan ditimba oleh murid-murid. Nanti ini akan menyebabkan anda menjadi lebih kreatif dan inovatif. Okey. So, apabila individu menjadi kreatif, maka sudah tentu anda boleh melestarikan pembangunan negara. Melestarikan, murid-murid kena tahu apa maksud dia. Melestarikan maksudnya mengekalkan. Maksudnya pembangunan negara ada, kita kekalkan pembangunan negara kita. Dan modal insan. Modal insan pun murid-murid kena tahu apa maksud dia. Modal selalunya kita fikir tentang modal means Ria, selalunya kita ingat tentang buat perniagaan. Modal maksudnya wang lah. Nampak tu. So modal insan maksudnya wang itu ada nilai kan. So kalau modal insan maksudnya kamu akan menjadi insan yang bernilai. Nampak? Bernilai. Sangat penting untuk pembangunan negara. Dan seterusnya, individu global ini penting. Bila anda menjadi individu global, maka anda akan memiliki satu kekuatan, iaitu apa saja cabaran global anda boleh hadapi. Dan bila semua perkara ini berlaku, rakyat tempatan kita, rakyat Malaysia memang boleh hadapi cabaran peringkat global, maka ini sudah tentu meningkatkan imej negara kita di persada antarabangsa. Sebab rakyat Malaysia akan menjadi begitu dalam bahasa Inggeris kita panggil successful lah. Akan menjadi sangat successful, maksudnya sangat berjaya. Okey, maka ini akan meningkatkan imej negara kita. Seperti yang murid-murid perhatikan, semua individu yang di awal itu permulaan itu semuanya adalah warga negara kita, tetapi mereka bukan saja terkenal dalam negara kita, tetapi mereka terkenal sehingga peringkat global. Malah banyak yang menerima anugerah peringkat Asia dan juga Asia Pasifik. Okey. So Ria, yang ini pun ada pembentangan daripada murid ni ya. Okey. So tentang kepentingan. Okey, giliran siapa? Kepentingan menjadi individu global. Siapa yang ingin membentangkan? Giliran siapa? Ini tajuk saya untuk dibentangkan. Okey, Reshika. Okey. Okey, Reshika, silakan. Tajuk yang saya akan bentangkan pada hari ini ialah kepentingan menjadi individu global. Kepentingan yang pertama ialah individu tersebut menjadi kreatif dan inovatif. Beliau akan mempunyai sikap dan pemikiran berkualiti tinggi. Beliau juga akan berilmu dan berkemahiran dalam membuat keputusan. Kepentingan yang kedua ialah individu tersebut dapat meningkatkan imej negara di persada dunia. Beliau mampu bersaing dengan dunia luar serta dapat mencapai prestasi yang cemerlang. Kepentingan yang ketiga pula ialah individu tersebut dapat menghadapi cabaran global.
beliau mampu mengekalkan identiti global. Selain itu, beliau berkemampuan untuk menghadapi cabaran global. Okey. Dan kepentingan yang terakhir ialah individu tersebut dapat melestarikan pembangunan negara dan modal insan. Beliau mampu memberikan sumbangan progresif dalam pembangunan negara. Beliau juga dapat berfikir di luar kotak dari segi ilmu, tindakan, disiplin dan wawasan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Baik cikgu, macam mana cikgu? Okey. Dengan pembentangan daripada Rishika? Cikgu memang bangga dengan anak murid saya ini. Sebab yang ini pun kalau Ria perhatikan, so bila dia menghuraikan isi, dia memang ada gunakan watak lah. Nampak tu. So ini adalah satu petanda baiklah. Dan mereka boleh huraikan secara detail. Sebab ini adalah satu keperluan dalam sukatan baru KSSM, di mana murid kena pandai menghuraikan fakta secara detail. Pengolahan yang baik dan sebagainya. Dan bila bagi pengolahan, of course mereka kena berpegang teguh kepada watak. Okey, so Rishika pun sama. Saya akan bagi 6 bintang juga. 6 bintang untuk Rishika. Okey, good. Baik. Okey. Teruskan cikgu. So, topik seterusnya adalah kesan sekiranya individu tidak bersikap global. Okey. Tadi cikgu ada beri tips kepada murid-murid, iaitu ingat lokal, global, dua-dua tu. Okey. So kalau dia gabungkan baru jadi global dia. Maka apa yang perlu murid-murid ingat adalah kita tidak boleh condong hanya kepada satu saja. Maksudnya kita terlalu lokal pun tak boleh. Terlalu global pun tak boleh. Sebab dia gabungan, maka kita kena imbangkan antara kedua-duanya. So, kesan sekiranya individu tidak bersikap global, maksudnya dia lebih kurang macam anda tak imbang. Anda lebih condong kepada satu. So, apa kesan dia? Kalau you terlalu lokal, apa kesan dia? Kalau you terlalu global, apa kesan dia? Kalau macam itu, anda boleh ingat semua isi dia dengan baik. Okey. So nampak tu ada 7 isi. 7 isi. Okey. So kalau terlalu kesan pertama itu. Kalau terlalu condong kepada lokal saja, apa akan berlaku adalah kepakaran dan kemahiran anda akan jadi terhadlah. Dalam negara saja. Lepas tu anda tak boleh bersaing, sukar untuk bersaing, anda tak boleh berkomunikasi dengan dunia luar. Tak bolehlah macam tu. Nampak? Terlalu lokal sajalah. Lepas itu, kesan seterusnya adalah, sudah tentu kalau lokal, terlalu lokal maksudnya sukar untuk kamu terima kepelbagaian sosio-budaya. Maksudnya, kita nak terima rakan-rakan, kalau Malaysia, kita rakan negara ASEAN, mau terima rakan-rakan negara lain, negara jiran, nanti susah. Nampak? Lepas itu, anda akan menjadi kurang berkemampuan untuk menghadapi masalah secara holistik, secara menyeluruh. Sebab terlalu terhad. Zain, skop anda. Okey. Dan ini semua juga akan menyumbang kepada, menyukarkan transformasi kemajuan negara kita lah. So, dia akan terjejas. Nampak tu? Boleh? Okey. Dan yang 2 isi terakhir itu, kalau terlalu global pun masalah. Iaitu kamu terpengaruh dengan budaya luar dan mengagung-agungkan budaya mereka, habis. Nampak tu? So, mudah terpengaruh dengan dunia luar, budaya luar. Lepas tu ini akan menyebabkan anda hilang nilai etika dan jati diri. Sebab terlalu global, terlalu nak kejar globalisasi, sehingga kamu abaikan. So, yang ini pun Ria, ada pembentangan daripada murid saya lah. Okey. Kita ada Lok Yen Lee. Silakan. Saya akan membentangkan tentang kesan sekiranya individu tidak bersikap global. Kesan pertama, individu mudah terpengaruh dengan budaya luar.
Kesan kedua ialah individu akan menjejaskan transformasi kemajuan negara. Kesan ketiga ialah kepakaran dan kemahiran individu akan menjadi terhad. Kesan keempat ialah individu akan alami kesukaran bersaing dan berkomunikasi dengan dunia luar. Kesan kelima ialah individu akan kehilangan nilai, etika dan jati diri ketika rakus mengejar arus globalisasi. Kesan keenam, individu kurang berkemampuan untuk hadapi masalah secara holistik. Kesan terakhir iaitu kesan ketujuh ialah individu alami kesukaran untuk menerima kepelbagaian sosial budaya. Ini sahaja untuk kesan sekiranya individu tidak bersaing doktor. Sekian, terima kasih. Okey, Ria. Okey, Yuk, Yen Lee ya. Okey. Apa pandangan cikgu tentang pembentangan tadi, cikgu? Cikgu memang hairan sebab mereka boleh bentangkan dan yang penting itu dia menepati standard lah, iaitu pandai gunakan watak lah. So maksudnya fakta ada dalam buku, tetapi bila anda bentangkan atau anda menulis skrip jawapan anda, pastikan anda gunakan watak. So yang perkara itu sangat penting dan saya boleh nampak penguasaan Lok tadi. So maka yang ini pun kena bagi 6 bintang jugalah. No choice. Nampak kena bagi 6. Okey, bagus pandai. Okey. Cikgu boleh teruskan? Okey. So cikgu ringkaskan tadilah tentang topik tadi, iaitu kepentingan dan kesan dia. Nampak? Okey. So anda boleh perhatikanlah sebagai individu global kita mesti selalu berada dalam keadaan seimbang. Maksudnya kita boleh imbangkan diri sebab memang kita hadapi sekarang arus kepesatan globalisasi. Nampak? So kita terdedah kepada banyak pengaruh luar. Kalau kita cerita tentang media pun samalah. Media sosial dan sebagainya. So banyak kita terdedah kepada anasir-anasir luar, maka kita kena bijak menguasai teknologi maklumat, tetapi kita kena bijak memilih maklumat juga dan kita kena bijak uruskan diri supaya jati diri kita tak terjejas lah. Nampak tu kalau tidak ini akan mengundang masalah. Didik TV KPM